La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mati Tuan Imam, jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan petunjuk daripada Allah taala kita diberikan kesempatan untuk sama-sama dalam, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini kita digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-Nya yang bertakwa dan beramal saleh. Kerana majlis zikir ini adalah majlis para ulama. Ulama-ulama silam mengamalkan majlis ilmu dan majlis zikir ini sebagai rutin harian. Rutin harian para ulama dahulu ialah majlis zikir. Sentiasa mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala perintah kepada kita sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa dan banyak. Itu sebab itulah ulama mengadakan majlis zikir ini. Majlis berhimpun dan berzikir beramai-ramai, memuji Allah Ta'ala, menyebut nama-nama Allah, dan ramai-ramai melaungkan nama-nama Allah. Sehingga kan wujudnya tarikat-tarikat sufi, tarikat-tarikat yang melaung-laungkan nama-nama Allah. Dia ada tarikat mereka. Kalau di negara Arab terkenal dengan Malaysia ni tak kurang sikit. Kalau yang ada itu pun pening pala yang mana nak pilih, yang mana betul. Tapi di negara Arab, para ulama di negara, contohnya Mesir, tempat saya belajar dulu, semuanya ulama-ulama, pensyarah-pensyarah Universiti Azhar, semuanya ahli-ahli tarikat. Pada hari-hari kebesaran Islam, para ulama ni hadir dalam majlis-majlis tarikat. Sudah kita pergi tengok, rupanya pensyarah aku duduk berdiri depan tu. Pensyarah aku duduk berdiri depan, selawat, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak macam-macam zikir ada. Sebab itulah di antara majlis zikir ni ialah amalan para ulama. Kita kena sentiasa ada wirid kita, sehingga kan ada gelaran ulama menyebut bahawa orang yang tidak berzikir seperti monyet. Man laisa lahu zikr fahuwa kal qird. Barang siapa yang tidak ada wirid, makna zikir, man laisa lahu wird fahuwa kal qird. Barang siapa yang tidak ada wirid, yakni wirid zikirnya seperti monyet, kata ulama. Maknanya sampai tahap tu. Maka kita ada wirid kita, wirid harian kita, wirid pagi kita, wirid petang kita, mesti kita sekurang-kurangnya kita beramal. Ambil yang paling mudah kita amal dan paling ringkas. Tak perlu beramal sampai berjam-jam, sikit tak apa, tapi kita istiqamah beramal zikir. Itu sebab itulah matlamat Allah Ta'ala cipta lidah kita. Allah cipta lidah kita ni yang pertama sekali ialah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ni matlamat Allah Ta'ala cipta lidah untuk berzikir. Oleh sebab itu kita kena pilih lah mana zikir-zikir yang kita mampu buat, yang mampu kita buat, yang boleh kita buat seharian. Yang ringkas pun tak apa. Tapi ulama Nusantara ni terkenal dengan wirid selepas solat, tasbih, tahmid dan takbir, ataupun sekurang-kurangnya ayat kursi. Kerana zikir ni kalau kita amalkan sentiasa sampai tahap satu ketika kita perlukan dia akan boleh dapat digunakan. Dia sampai tahap bila kita itu, sebab itulah Allah Ta'ala ni bila kita ingat Allah akan ingat kita. Fazkuruni azkurukum.
Kata Allah, maka ingatlah aku akan ingat kamu. Apabila kita sampai tahap kita perlu bantuan Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Sebab biasa kita ingat Allah. Jangan kita ingat Allah ni waktu kita susah saja. Orang yang lebih ingat Allah Ta'ala yang lebih baik ialah mengingati Allah waktu senang. Itu yang paling baik. Mengingat Allah waktu payah itu semua orang buat. Semua orang buat waktu payah ingat Allah Ta'ala. Tapi yang paling baik ialah mengingat Allah waktu senang. Itu yang payah nak buat. Waktu selesa, waktu sihat, waktu kaya, cukup payah nak ingat Allah. Tapi waktu sakit, waktu susah, waktu miskin, waktu kesempitan dan kesulitan, orang ingat Allah ni banyak, di mana-mana pun. Tapi nak cari orang yang ingat Allah waktu senang, sikit. Jadi sebab itulah kita ni beramal waktu senang. Apabila payah, Allah ingat kita. Waktu kita senang, kita ingat Allah. Sebab apa? Waktu tu Allah tengah beri nikmat, kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Waktu Allah tarik nikmat, Allah ingat kita. Allah kesian kat kita, Allah rahmat kat kita, Allah sayang kita, kasih kat kita. Sebab kita ingat dia waktu kita sedang. Itu zikir ni sampai tahap keperluan dia, sampai tahap kita boleh nak guna, dia boleh pakai. Itu antara kelebihan zikir ni ialah pertama sekali, di antara pertama sekali ialah dia lindung diri kita ni pada bahaya. Kadang-kadang waktu kesulitan, waktu kepayahan, waktu tidak ada apa-apa, zikir ni beri faedah. Waktu kepayahan, umpama duduk dalam hutan, umpamanya duduk dalam hutan, kena patuk dengan binatang berbisa. Ulama kata apa? Ambil air liur di langit mulut, air liur di langit mulut, guna ibu jari ni. Air liur di langit mulut ni, langit mulut kita ni, sapu di tempat sulit, tempat yang kita tak ada ubat. Kalau cari dalam hutan tak jumpa dah ubat-ubat ni. Kemudian kena patuk, tak ada ubat, dah ikhtiar dah guna air liur. Syaratnya orang tu beramal lah. Syaratnya beramal lah. Tapi kalau mulut ni duk mencarut, tak jadi. Tapi dia duk beramal dah, zikir dengan hati yang dengan yakin kepada Allah Ta'ala. Sebab apa ulama kata ambil air liur kat langit mulut ni? Sebab waktu kita sebut Allah ni, lidah kita akan hantar langit lidah mulut kita. Betul tak? Allah, lidah kita ni akan hantar kita punya langit mulut. Allah hantar ini. Itu tempat yang paling mujarab ambil air liur tu. Dan sebut kita lama ulama amalan duduk dalam hutan kena tu. Begitu juga salawat kepada Nabi pun. Disebut dalam cerita lama dahulu, ulama dahulu berlayar di laut. Berlayar di laut, ombak kuat, ribut taufan. Lalu dalam kelasi-kelasi kapal tu tanya, kebetulan dalam kapal tu ada seorang ulama, bagaimana kita nak buat ni? Ribut taufan semuanya. Ulama kata kita selawat Nabi. Selawat, selamat daripada ribut taufan. Itu kelebihan zikir ni. Sebab itulah tujuan utama lidah ni dicipta oleh Allah untuk berzikir. Fazkuruni azkurkum. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Banyak mengingati Allah, Allah pun akan mengingati kita. Mengingati Allah waktu senang, Allah akan ingat kita waktu kita susah. Sebab itulah zikir ni mesti dia cuba diamalkan dan menjadi amalan ulama-ulama silam. Amalan ulama-ulama silam ni berzikir. Sekurang-kurangnya ayat kursi tak boleh kita tinggal